daraini amin. Kata dia rahimahullah pada muka 35, musannif kata gano dan keluar situ dah dah. Dan keluar dak? Ya. Oh. Dan lagi disentuh akan tempat potongnya itu. Dan lagi bermula disentuh akan tempat potongnya, tempat potong bagi farad. Bahasa Arab panggil maqta' dia, tempat potong, tempat kerat. Tempat kerat farad. Kalau takdir kata kita kerat farad, tempat hok kena kerat tu. Tu kalau kira potong ni tu hok depan tu. Tu. Tempat potong tu kat mana? Situ khabar. Pada makna farad jua adalah ia pada makna yakni pada hukum farad jua. Kira hukum farad juga. Tepuh betul tu pun walaupun jadi kira paruk dah situ. Tu. Bukan kulit gapo dah paruk dah situ. Sekalipun situ pada hukum farad juga, pada farad juga, yakni farad juga, pada makna farad juga. Sebab apa pada makna hukum, pada makna farad? Ilat pada makna tu. Okay. Gana boleh kata adalah pada hukum tu lah, kerana ia tempat potong tu tempat kerak tu. Oh, asalnya ialah asal bagi farad. Kena ke farad dah. Kira. Asal bagi farad dah. Bukan hak zaidah. Bukan hak tumuh mai suku. Kena ke hak tulah dah. Kena ke asal dah. Bukan zaidah. Bukan hak tumuh baru. Dah tu dah. Asalnya ini bukan yang tumuh baru dah. Tu makna asal. Kira gitu supo. Supo. Tak supo bulu. Bulu di barat tu tak apa lagi. Kira ke di barat tu. Tu. Belak kat dia bulu parak tak apa. Tapi bulu tangan tak boleh. Kalau di parak tu bulu tu bulu saja. Naik keliling tubuh parak tu penuh dengan bulu. Tu dia. Kita pergi sentuh bulu tu tak dinamakan parak lagi. Tapi masalah kalau parak di tangan kita tu ada bulu yang tebal. Maka bila sentuh parak dengan bulu itu batal, kerana walaupun bulu pun dikira masuk dalam tangan dah. Tu. Habis itu. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan keluar dengan kata parat manusia. Keluar tak masuk dalam maksud. Dan keluar dengan kata, jadi tak masuk dalam maksud parat manusia. Tu tak masuk dalam maksud parat manusia. Bila kita menyentuhkan parat orang lain, maka batal. Bila tepuh parat adami, bila kita sentuh parat manusia maka batal. Keluar dengan kata parat manusia tu menyentuh parat binatang tu bagi keluar. Keluar oleh menyentuhkan parat binatang. Kita tepuh parat lembu, kuba, ikan, itik, hayat, kucing. Kita tu farak dia. Kok tu tak masuk. Maka taprek pada keluar tu. Maka tiada membinasakan wuduknya. Tiada membinasakan oleh wuduknya. Wuduk bagi seorang. Tak membinasakan oleh wuduk. Ini tak batal oleh wuduk. Tak binasa oleh wuduk dia. Tiada binasa dengan dia. Dengan sebab dia menyentuh farat binatang tu. Kita pergi sentuh akan zakar kucing. Tak batal semaya. Duk main akan punggung beruk. Kenapa hello sangat kat muka kita? Tapak stepan kat beruk je. Tu tak batal. Tak batal. Sebab apa kata tak batal Ini ilat pada tiada membinasa. Kalau zakar ataupun kalau farak bagi binatang tak batal berat. Pasal apa tak batal tu ilat ia ada? Kerana tiada hormat baginya, bagi
bagi binatang tu. Tiada hormat baginya bagi binatang. Apa makna tiada hormat? Yakni tiada dibesarkan dan dimuliakan baginya. Tak ada jadi kemuliaan gapo. Bagi binatang tu tak ada dihormat, tak ada kebesaran kemuliaan gapo bagi binatang tu. Tiada hormat tu pada wajib, pada dengan makna sebab, dengan sebab tu orang panggil fi sababiyah. Dalam tahrir sebut fi wujubi, maka apa nama Syekh Asy-Syarqawi dia tafsir fi ai bisababi, maknanya geti itu kata fi sababiyah, geti situ kata fi sababiyah. Maka sini pada tu dengan makna dengan sebab wajib, dengan sebab diwajibkan menutup akan dia akan farad binatang. Tu apa makna situ? Tulis situ tak apa, tulis pada tiada hormat tu. Tulis terjemah tafsir yakni tu yakni farad binatang itu tidak ada kebesaran dan kemuliaan sampai kepada jadi sebab bagi wajib ditutupkan dia. Tu maknanya habis kat tu. Bukan kata bungung lembu, parak kucing tu jadi syarat bila kata benda tu besar dan mulia sehingga kena katuklah. Tak. Tak sampai tahap tu. Bila tak kena katuk, tak wajib kena katuk, maka tengok tak ada masalah. Tepuh tak ada apa, tak ada hak. Kerana kemuliaan tu tak ada. Kalau manusia tu tak leh. Kalau kita pergi tepuh tu maksudnya hadkul hurmah, mencarikan kehormatan. Cari kehormatan dia. Kita pergi tentu tu masuk dalam kita mencari dan mempunahkan kehormatan dia. Tapi lembu kubah tak ada kehormatan pada barat dia. Tu kena tepuh. Kena tepuh benda tu. Habis itu. Lagi pula kata dia dan tiada haram atau pada wajib tu, atau pada wajib. Jadi tiada hormat baginya pada wajib menentukan dia dan tiada haram memandangkan dia kan akan farad binatang. Tak haram kita tengok. Tiada haram tu yakni tulis masalah tiada haram tu kena kait yakni jika tidak timbul fitnah. Tu. Adapun masalah tutup tu tak wajib semata hak tu. Lek kita tak ada wajib. Tu. Adapun masalah tengok hak tu jika tidak timbul fitnah. Kalau timbul fitnah tengok, kalau tuai tengok pungung lembu pun rasa gerai, siaplah kawan ni. Ketika tu haram memandang. Masalah haram memandang tu ya kait ya. Tiada haram memandangkan dia akan farad binatang itu. Dan tiada ta'abbud atasnya atas binatang itu. Tiada ta'abbud. Apa makna tiada ta'abbud? Yakni tiada paksaan hukum. Ta'abbud dengan makna taklif. Tiada ta'abbud, tiada paksaan hukum atasnya atas binatang tu. Allah tak ada wajib gapo atas dia. Tu hukum tak letak pada dia. Maka dia benda tak ada akal. Allah tak ada tak hukum ta'abbud gapo kepada dia. Walaupun dia berzikir kepada Allah Ta'ala juga, tu atas fitrah yang Allah Ta'ala jadikan dia sebagai hak makhluk Allah Ta'ala. Dia berzikir. Tapi akal tak ada. Berzikir sebagai zikir fitrah yang Tuhan jadi makhluk. Semua makhluk Tuhan tu berzikir pada Tuhan belakang. Malaikat manusia yang awak tengok. Habis itu maka kata dia rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulmi, tiada haram memandangkan dia dan tiada ta'abbud atasnya atas binatang. Habis kata. Dan keluar dengan tapak tangan. Keluar dengan tak kata tapak tangan.
Ya masalah batal air semaya bila sentuh dengan tapak tangan, maka tak masuk dalam hukum tu gapo? Keluar dengan tapak tangan oleh tu bagi keluar. Keluar dengan tapak, kalau tapak tangan tu oleh yang lain, oleh juzuk yang lain. Juzuk yang lain daripada tapak tangan. Juzuk lain tak apa. Dia tepuh farak, tepuh zakat tak batal. Kerana tak masuk dalam tapak tangan. Tak masuk dalam tapak tangan. Misalnya yang lain tu, juzuk yang lain daripada tapak tangan tu gapo? Misalnya seperti kepala anak jarinya. Anak jari bagi seorang. Kepala anak jari, maksud kepala yakni tepi bagi kepala anak jari. Kena tak lain tu. Kepala anak jari yakni tepi-tepi bagi kepala anak jarinya, jari seorang. Kira ke tepi ni? Ni anak jari kita. Asabak. Ni asabak. Kalau kira pala sungguh ni pala ni, pala. Ni berpala lagi kawasan ni kepala. Tapi murad dengan kepala ni tepi kepala, bukan diri kepala tu dah. Kalau diri kepala tu jadi nampak masuk juga sampai kelik ni. Ni perut ni. Kira tepi belakang. Lagi Musa nak royak cara kira hak tepi tu kau ada mana? Ni bila tepuh ni dah. Bila tepuh. Hak pelaga rapat tu hak tu masuk dalam. Hak tak pelaga rapat tu kira tepi belakang. Tepi. Hak tu tak masuk. Tak masuk. Maka dikatakan juzuk yang lain daripada tapak tangan. Seperti kepala, seperti tepi-tepi bagi kepala anak jarinya seorang. Dan barang yang antara anak jarinya, barang ni juzuk. Juzuk yang antara anak jarinya, jari bagi seorang, anak antara ni. Celah, antaranya ni celah-celah jari. Ni kira tepi belakang tu. Tu. Sehingga nak tepi belakang tu barang yang ni tepi-tepi bagi barang yang antara anak jarinya, antara anak jari seorang. Ni celah jari. Tak apa. Habis kita tepi dia lah. Celah. Hak tak ni atas. Ni pala. Ya kira tepi belakang. Ni pala. Hak ni antara. Kira dah. Berarti tak habis lagi tu. Tak habis lagi. Pala sebut dah, antara sebut dah. Balik ni. Balik ni tak ada antara. Kata lagi berhabis. Kata lagi. Tu. Dan tepi anak jari. Lah. Dan tepi anak jarinya, anak jari seorang. Ni tepi anak jari. Lek ni, masuk lek ni. Saat ni yang kata tepi pala ni gini. Masalah kecil ni umum belakang dah. Pala tepi. Antara. Tepi jari. Tepi jari hal ni. Tepi jari kau dah ni kan ni. Lek ni tak lagi. Ni apa panggil bukan jari, lek ni tapak. Nampak tak tu dah? Kenapa juga? Dia kata tepi anak jarinya dan tepi tapak tangannya. Habis dah lah. Dan tepi-tepi bagi tapak tangannya, tapak tangan seorang. Faham tak gitu? Jadi habis. Tepi pala, tepi antara, tepi-tepi, tepi tapak. Habis lah. Cecek tu habis. Hak tu tak masuk dalam kata tapak tangan. Tak masuk dalam kata tapak tangan tu. Situ tu. Nampak tak gitu? Murad tu. Dan dikehendak dengan tapak, hak ni penting. Dan dikehendak dengan tapak tangan itu, tu. Dikehendak dengan perut bagi tapak tangan itu. Kena takdir tu, batni kena ada tu. Dikehendak dengan perut bagi tapak tangan. Jadi kalau kita tepuhkan farad atau zakat dengan perut bagi tapak tangan, batal. Maka murad dengan perut tapak tangan tu kok mana kira? Iaitu apa dia? Tapak tangan saat itu atau perut tapak tangan tu ataupun rojak pada dikehendak pun tak apa. Tak apa, rojak molek rojak kepada tapak tangan. Dikehendak dengan tapak tangan itu iaitu barang yang juzuk-juzuk yang
bahagian-bahagian yang bertangkup. Juzuk yang bertangkup, bertepuh, berapat, berpelago. Tu boleh kata pelago tu. Tepak yang pelago, tepuh, rapat, takut. Antara dua tangan. Antara dua tangan, antara dua tapak tangan. Antara dua tapak tangan. Ambil dua tapak tangan mai pelago. Juzuk yang bertangkup, bertepuh, berapak, pelago tu. Tu dikatakan perut. Nanti dulu. Bertangkup tu kira bila? Kira bertangkup tu bila? Kemudian daripada dihantarkan satu atas satunya. Kemudian tak lepas pada bertangkup. Kira juzuk yang bertangkup tu atau juzuk yang bertepuh tu, bertepuh, bertangkup, kemudian jadi selepas daripada dihantar, diletak, dipelagakan satu yang sebelah tangan, sebelah tapak tangan. Satu ni maksud satu ni sebelah tapak. Kemudian daripada dihantar, diletak, dipelagakan satu jadi sebelah tapak tangan, dihantar, diletak, dipelaga atas satu tapak tangan yang lain. Kita ambil tapak tangan lek ning, mai pelaga dengan tapak tangan lek ning. Bila pelaga dah, bahagian yang bertangkup, barang juzuk bahagian yang berapat dah tepuh tu. Hak tu dikatakan perut. Mana buat lagi tu? Tak bikin awak gini. Nyata kena buat gini. Untuk nak nyata hak tepi kata. Lepas tu hak ni tak lewat baik ni. Yang kena buat suku. Sebab kalau buat sekaligus lek ni tak jadi lek ni. Tak nak jadi mana. Jadi juga weh. Jadi. Jadi sepatut. Tapi tangan kena itu mana orang tu kena jari itu malah. Tu. Kia bertangkup tu. Tapi bukan semata-mata bertangkup, bukan semata-mata pelaga, maksudnya kata serta ditinihnya sedikit. Sedikit tu jatuh tu. Serta takluk kepada dihantar. Jadi kita letak, kita pelagakan sebelah tapak tangan atas satu tapak yang lain, serta ditinih, ditekan. Nyo tapak tangan tu ditinih, ditekan sedikit. Orang panggil tahammul jasid. Tekan sikit jangan dia pelaga kuat. Kalau pelaga kuat jadi masuk siapa ke habis banyak dah. Jadi bobo pelaga, lepas tu tekan sikit. Juzuk yang pelaga, juzuk yang tepuh tu, juzuk tu dikatakan perut bagi tapak. Maka juzuk tu kalau kita tepuk zakat batal. Batal tu. Nampak lagi tu. Tu murad dia. Habis kat tu boleh. Nampak tu dah. Maka ditentukan binasa wuduk dengan dia. Habis dah tu. Nak mula ilai pula. Tu. Maka dikhususkan. Sebab apa kalau masalah batal wuduk ni kena tapak tangan ya. Tak serupa dengan tina. Kalau kita tepuk tina, juzuk mana-mana tepuk pun batal dah. Tapi masalah farad ni dikhususkan, ditentukan binasa wuduk, batalkan wuduk, dikhusus dengan dia, dengan tapak tangan jua. Gana kena kah dengan tapak tangan ya. Kalau lengan kita tepuk zakat tak batal, gana siku kita tepuk zakat tak batal, dikhusus dengan tangan saja buat apa? Dikhususkan binasa wuduk tu dengan dia, dengan tapak tangan tu. Oh, ilat dia nya kerana khobat. Coklah dia buat dalam hadis mari. Orang panggil illatun, apa ni ilat hak sungguh tidak. Adapun kalau datai akal panggil ada illatul aqliyah. Hak dok royak gitu gini tu illatul aqliyah. Ni orang panggil illatul naqliyah dah ni. Hak asal, hak ulama buat kira. Lepas tu ilat akal tu mari bakal dah. Lepas pada kira dua tu ada ilat akal mari. Kadang-kadang guna ilat akal saja bila tak ada ilat nasiyah tu, bila tidak ilah daripada nas. Maka kata dia kerana khabat Ibnu Hibban, kerana hadis riwayat Ibnu Hibban radhiyallahu anhu rahimahullahu taala. Khabat Ibnu Hibban. Kata khabat tu sabit pada sahihnya Sahih Ibnu Hibban, kitab Sahih Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ni dia buat hipung satu kitab beberapa jilid tak silap. Ni 7-8. Tu.
Sahih Ibnu Hibban. Yakin pun sahih di sisi dia. Boleh ada ulama lain hukum dah tapi bagi dia tu sahih. Ibnu Hibban je buat satu kitab namanya Sahih Ibnu Hibban. Dan tu syarat dia lah. Imam Bukhari ada syarat dia, Imam Muslim ada syarat dia. Tapi hak terik sudnya Imam Bukhari dia panggil syarat yang getak sampai kepada ulama iktimad kata hadis Bukhari nombor 1 lepas pada Quran oleh Bukhari. Kenapa Imam Bukhari dia buat getak sungguh syarat. Nak hadis sahih tu getak sungguh sampai ke nak terlucut jadi hadis sahih tu payah. Maka kitab Haji Hipong tu sahih lah, sahih. Seabdal kitab selepas daripada Al-Quran Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Lepas tu Imam Muslim. Dia tak terik mana, jadi ringan sikit. Dia longgar sikit, tapi longgar pun kuat lagi pada orang lain. Maka Ibnu Hibban ni pun cara dia juga ada syarat dia untuk nak tapih hadis sahih tu. Tapi boleh ada syarat dia tu tak supaya syarat Bukhari. Sampai kepada setengah hadis tu ulama kata dhaif ni. Ibnu Hibban kata ni. Tapi turut dia je sahih lah. Turut orang lain ulama hukum dhaif lagi. Hak tu atas masing-masing. Ibnu Hibban sebut ni sahih ni pada sahihnya Sahih Ibnu Hibban. Ibnu Hibban kata kan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadis sebut dalam Sahih Ibnu Hibban. Ibnu Hibban kata itu Nabi kata kan idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi wa laysa bainahuma sitrun, baca sitrun kena kepada satirun. Lafaz ni kalau baca kasrah sik kena dengan makna satir. Tu kalau dibaca patah sin dengan makna menutup, makna masdar. Kalau satrun yani menutup, kalau sitrun penutup, kena kepada kain alat-alat yang menutup. Sitrun bermakna satir. Di sini kan macam sitrun. Walaysa bainahuma sitrun wala hijabun falyatawadda. Nabi kata. Ibnu Hibban riwayat. Iza afdha ahadukum, apabila menyentuh oleh seorang kamu, Nabi kata kepada sahabat, bila menyentuh tepuh oleh seorang kamu, menyentuh tu dengan tangannya, tangan seorang kamu. Bila kamu pergi sentuh dengan tangan, sentuh dengan tangan dia, menyentuh tu takluk kepada faradnya, farad bagi seorang kamu. Bila puak kamu pergi sentuh farad dengan tangan dia, dengan tangan, tu depan musa nak bahas lafaz afdha tu. Masya Allah, hadis ni mentaksiakan lafaz massa tu. Hak dulu hak Nabi kata man massa farjahu falyatawadda. Man massa farjahu falyatawadda. Hadis lafaz afdha ni kita taksi makna massa sekali lagi. Kata murad dengan sentuh tu sentuh dengan perut. Tu. Jadi kata dia, Nabi kata bila sentuh oleh seorang kamu dengan tangannya kepada farad dia, dan padahan walhan, dan padahan tiada antara keduanya, kedua farad dan tangan tu, tangan dan farad tu, tidak antara dua-dua tu tutup, jadi penutup, barang yang menutup. Tutup tu jadi kena kepada penutup, kena kepada alat penutup. Tak ada gapo jadi tutup kain, tak ada gapo, tak ada. Tu. Bila tak ada penutup dan tiada dinding, tiada sekatan, tiada sekatan. Tiada dinding. Bila tak ada penutup dan tiada sekatan, Nabi kata, tepuk betul-betul kulit sama kulit, maka hendaklah seorang kamu tu mengambil air sembahyang, ambil wuduk lah. Hendaklah tu wajib ke sunat, tengok. Kalau nak sembahyang wajib, kalau nak saya saja sunat. Tu tak ada apa. Sikat tu dulu. Kerana makna afdha itu pada lurah menyentuh dengan perut tangan, tapak tangan. Alhamdulillah. Maka dikaitkan dengan dia pada tempat itlaq sunatnya. Itlaq sentuh, iaitu man massa dulu. Daripada hadis yang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Maka seolah kata hadis man massa farjahu tu dikatakan hadis mutlak. Maka hak ni muqayyad, hadis ni muqayyad. Tu. Habis itu. Tu. Jadi kait akan hadis ni.
Dalil dia tu dalil mutlak. Hak dia mutlak sebut macam itlak, tak ada kata kai. Tepuh barat je. Bila tepuh dengan tangan. Ni ya massa ni lagu ni. Dalam bahasa Arab, massa tepuh dengan tangan. Kalau lamsun tepuh mana-mana juzuk badan. Lamsun. Kalau masun tepuh dengan tangan. Dalam hadis dulu masun ni tepuh dengan tangan. Bila kata tepuh tangan, kita faham ni. Faham kata tepuh sini, tepuh mana-mana juzuk tangan, batal tak? Faham tak? Asalkan tepuh dengan tangan ya, batal. Lapar masa tu we faham ni ke? We faham ni. Tapi lapar afdal ni we faham ni. We faham ni. Maka hadis ni dikaitkan hadis masa tu. Hak itlaq tak gitu. Tu ya. Haskat tu dulu. Kerana makna afdal itu pada luar menyentuh dengan perut. Wallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان والسائر الخلان والمسلمين أجمع أمين ربي يسمع فضلا وجودا نظى بكل سولي صلى وسلم ربي والحمد لله في البدء والتناهي وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وأخلانا تقيا علما نرضى بالخير ونكفى كل شر واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون وصلاة الله تغشى المصطفى وعلى الآل الكرام الشرفاء واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سواك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل